ataupun Qadiani. Ajaran Ahmadiyah ini saya nak sebutkan dululah ya, saya nak jelaskan kemudian. Ya, ajaran Ahmadiyah, Qadiani yang masih aktif ni saya nak sebut. Kemudian ajaran Islam Jamaah, kemudian N11 ataupun NII. Ya, ataupun ada orang kata Al-Kahfi. Ya, ramai terlibat ni. Ya, IPT ramai terlibat. Ya, baru ni ada yang korporat ya. Yang seorang korporat jumpa saya, dia punya staff dia terlibat. Ya, staff dia terlibat, kemudian akhirnya sekarang ni staff dia berhenti kerja. Ya, Al-Kahfi, ya, ataupun NII, Negara Islam Indonesia. Last sekali maknanya dah tegar dah tu, maknanya dia dah masuk dah tegar. Maknanya ahli-ahli ni akan dikenakan macam wang jihad. Ya, kadang-kadang separuh daripada gaji diberikan kepada persatuan ini. Ya, konon-kononnya itu wang jihad untuk menegakkan negara Islam. NII itu Negara Islam Indonesia. Ya, ada orang panggil N11, ada orang panggil Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi konon-kononnya pemuda kahfi lah. Ya, pemuda kahfi tak bayar iuran pun. Ya, kita bayar iuran tuan-tuan. Ya, maknanya salah satu daripada ciri-ciri ajaran sesat ini, ya, kalau sekiranya ada bayaran yuran tu, maknanya itu dah nampak lah ya. Ya, sebenarnya bukanlah semestinya semua, ya, tapi macam-macam wajib dibayar. Ya, mesti dibayar, wajib dibayar. Itu yang kita takut. Ya. Kemudian Juruzon, ya, ajaran Juruzon. Juruzon ini baru lagi. Ya, iaitu yang di Batu 14 baru ni. Ya, yang runtuh 16 orang pelajar mati. Ya, itu ajaran sesat ya, Juruzon. Kemudian ajaran Qahar Ahmad, iaitu Rasul Melayu. Ya, sekarang ni Rasul Melayu telah letak jawatan ya. Dia dah isytihar dalam radio dan TV ya, letak jawatan. Ya, dan Rasul Melayu sekarang ni dalam penjara ya, 10 tahun. Kemudian ajaran Syiah. Ya, ajaran Syiah saya akan terangkan selepas ini. Ajaran Arqam, golongan anti hadis. Ya. Dan banyak lagi ya, tuan-tuan dan puan boleh baca dalam tu ajaran ni. Ya, sama juga dengan ajaran Qadiani ya, ajaran Qadiani ni. Ya, rupa-rupanya bukannya di tempat itu saja ya, di kampung Nakhoda tu. Ya, di Baitul Salam. Ya, dia ada bangunan dia namanya Baitul Salam ya. Tetapi masih lagi menyerap di satu-satu tempat yang lain. Macam baru ni di Ampang ya, masih ada lagi dia punya pewaris-pewaris dia ya, yang masih lagi berpegang. Jadi oleh itulah tuan-tuan dan puan, siapa-siapa yang nak bermenantu ke ataupun nak ya berkahwin dan sebagainya, cuba kena tengok-tengok tu ya. Kerana berkaitan dengan Qadiani ni, apabila seorang perempuan itu dia nak kahwin dengan seorang lelaki ya, di Subang Jaya ni, yang perempuan ni Subang Jaya, lelaki-lakinya orang Ampang. Jadi pada malam itu yang lelaki ni datang rumah bakal mentua dia lah ya. Kemudian bila waktu isyak, bakal mentua dia ajak semayang isyak lah ya. Dia kata dia dah jamak. Dia jamak ya. Pasal jamak ni ada orang tambah 1, 3 jamak takyah ya. Dia bukan jamak takyah, dia kata jamak takdim. Bapa mentua dia kata datang daripada mana? Datang daripada Ampang. Ampang ada jamak juga. Ya, bila siasat-siasat rupanya dia berpegang ajaran Qadiani. Ya, ajaran Qadiani. Jadi bapa mentua datang jumpa saya, dia suruh panggil juga. Saya kata hari ni Jumaat, besok Sabtu. Saya kata oleh kerana Ampang dekat dengan pejabat agama Gombak, panggil dia di sana. Ya, suruh qadi sana. Dia tak mahu juga, so saya panggil. Saya kata saya cuti besok. Dia kata Ustaz panggil lah, rumah saya kat Keramat, Ampang dekat. Saya kata tak apalah, saya tolonglah. Ya, datang ke rumah. Datang, berdua saya datang. Saya bawakan fatwa ni, buku fatwa ni saya photostat kan. Saya bagikan fatwa ajaran Qadiani dia, dan saya terangkan satu persatu. Ya. Salah satu daripada kesesatan dia ajaran Qadiani ni, tak payah lain-lain ya, tak payah lain-lain. Dia ubah Al-Quran. Ya. Dalam itu tak ada ya, tapi dalamnya ada ya. Salah satu daripadanya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, ditukar
inna anzalnahu fi qadiyan. Itu Lailatul Qadri itu qadiyan, fi qadiyan. Ya, nak menyabitkan bahawa Qadiani itu masuk dalam Quran. Ya. Dia ubah satu je cukup dah, habislah ya. Dia ubah satu tu habislah. Ya. Habis rosak akidah. Tak payah nak siasat yang lain. Saya highlightkan itu. Saya kata kalau Al-Quran ini diubah satu ayat, satu huruf pun cukup. Ataupun diubah satu baris daripada huruf pun cukup. Ya, merosakkan akidah. Jadi lepas tu dah 1 jam lebih kurang dia balik lah. Saya kata kena mengucap kepada masyarakat. Selepas saya keluar daripada TV Hijrah, saya berbincang dengan Qadiani ni, bakal bapak mentua tu yang ni dia SMS dengan saya. Lepas tu saya telefon dengan dia, dia kata dia tak nak ubah. Jadi dia kata tak jadilah kahwin dengan anak dia. Ya, ini kadang-kadang yang tersembunyi kita tak tahu. Ya, akidah-akidah yang rosak ni. Ya, jadi kena tanya juga ya kepada bakal-bakal menantu ke, bakal-bakal suami ke, bakal isteri ke. Ya, dia orang Islam ke orang kafir? Itu kasar benar lah tu ya. Awak ni orang Islam ke orang kafir? Ya. Kadang-kadang Syiah pun dia pergi kafir juga ya. Syiah ni ya. Pasal apa? Pasal Syiah ni dia ada yang sesat ya. Dia ada yang kalau dulu yang hampir sangat, Zaidiyah Ismailiyah hampir-hampir sangat. Tapi kalau kena Rafidhah yang melampau tu, yang dia memaki sahabat, yang mengkafirkan sahabat. Sahabat tak kafir, kalau kita kafirkan sahabat, kita kafir lah. Ya, tapi orang Syiah dia taqiyah. Tak, saya tak cakap gitu. Ya, kalau dalam fatwa kita ni, kita keluarkan dia punya rujukan kitab-kitab Syiah dalam ni. Ya, yang memaki sahabat, yang menyanjung Ali lebih daripada Allah SWT, macam-macam. Ya, yang mengubah Al-Quran. Ya, tapi nak menyelamatkan ya keadaan dia tu, dia kata tak, saya tak begitu, kami tak begitu, kami ambil yang betul-betul je. Ya, dia taqiyah. Ya, salah satu daripada amalan dia adalah taqiyah tu, iaitu berpura-pura. Jadi kalau lah keadaan begitu, ya, dia menambah syahadah. Ya, saya akan terangkan kemudian lah. Ya, pasal kita masa ni sikit sangat ni. Baik, itu taslim tadi ya. Baik, ciri-ciri ajaran sesat ini ya. Jadi kita nak lihat ajaran sesat ya, sama ada ajaran itu betul atau ajaran sesat ya. Ini di antara ciri-cirinya lah. Ya, yang pertama sekali tersembunyi, terpencil ataupun di waktu malam. Ya, jadi pengamal ini dia tersembunyi ataupun mengasingkan ya amalan-amalan mereka daripada masyarakat. Ya, kadang-kadang dibuat pada waktu malam. Ya, yang mana untuk ahli saja, ataupun for members only. Orang tak member tak boleh masuk. Ya, orang yang member saja boleh masuk. Jadi maknanya itu bukanlah kita kata terus ajaran sesat ya. Jadi kita kena siasat dulu. Saya pesan kepada masyarakat kita ni ya, supaya kalau kita nak masuk, nak bertarikat ke, nak takarruf ya, menghampirkan diri kepada Allah ya, bagus ya, tapi eloklah kita dapatkan pandangan daripada ulama-ulama muktabar dulu ya, ataupun orang-orang yang berautoriti agamanya ya, supaya kalau kita masuk tu, maknanya kita masuk tempat yang betul ya, jangan kita termasuk di tempat yang tak betul. Pasal kebanyakannya, kebiasaan je bila dah termasuk tempat yang tak betul tu, payah nak keluar. Ya, susah nak keluar. Macam kita panggil Qadiani, kita panggil ke pejabat, ya. Jabatan Agama Islam Selangor panggil, ya. Dia kata dia betul. Awak yang salah, dia kata kami betul. Susah. Ya, mana-mana ajaran lah. Ya. Kalau dia dah termasuk, ya, maka dia mendakwa bahawa dia betul. Ya, macam kita dah berdebat dengan orang Syiah. Ya, dia kata apa salahnya? Mazhab ada, Hanafi ada, Hambali ada, Maliki ada. Apa salahnya kita pilih budak Syiah? Apa nak jawab tu? Ya, apa kita nak jawab situ? Saya tak boleh jawab. Ya, bebas kita memilih, kita kata, dia kata. Kita kata ada ni, itu tak ada, dia kata. Dia apa nak kata? Ya, ini perkara yang perlu kita ambil perhatian ya.
Kemudian solat tak wajib. Ada yang mengatakan solat tak wajib. Macam tadi dia jamakkan semayang dia. Ya, itu sebabnya Syiah ni dia 3 waktu dia semayang. Dia semayang 3 waktu dia. Ya, jamak Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Ya. Kemudian mengaku jadi Nabi ataupun Wali ataupun Imam Mahdi. Ini banyaklah, boleh katakan kebanyakan ajaran 15% ya, ajaran sesat ini yang mengaku menjadi Nabi ataupun Wali ataupun Imam Mahdi. Ya, bahawa ni Arkam, ya, Arkam bila Abu Ya dia meninggal dunia, ya, mereka tidak membenarkan, ya, kita mengatakan Allah yarham Ustaz Asy'ari. Pasal dia kata Ustaz Asy'ari tidak mati. Dia akan muncul menjadi mujaddid. Jadi tak benarkan, bukan Allah yarham pasal dia tidak mati. Ini dia, dia akan menjadi mujaddid, akan bangun balik sebagai, mungkin sebagai Imam Mahdi, ataupun sebagai mujaddid ataupun sebagainya. Kemudian membuat tempahan untuk memasuk surga yang teratas. Ada tok guru yang kata boleh, siapa nak masuk surga teratas boleh tempah dengan saya, bayar RM50. Senang bayar, bayar RM50. Jadi boleh masuk surga yang teratas sekali. Siapa tak suka? Ini sama lebih kurang macam Kristian. Kristian kata Isa dah tebus dosa, apa gaduh? Isa dah tebus dosa dah soleh, dah tebus dosa. Jadi siapa yang masuk Kristian, dengan sendirinya dosa dia gugur pasal Isa sudah menebus dosa yang telah kamu lakukan. Mudah je. Jadi orang yang banyak dosa senang je. Buat dosa, masuk situ dosa gugur. Siapa tak nak? Mampu menempat istana dalam surga. Mengatakan bahawa rukun Islam kelima haji boleh diganti dengan menunaikan solat sunat 2 rakaat dengan penuh khusyuk. Macam-macam ajaran fahaman. Kemudian tidak menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan. Ini anti hadis lah, anti hadis ataupun anti Al-Quran. Kalau dia kata dia pegang Al-Quran, dia anti hadis. Salah satu daripada fahaman orang yang bebas mentafsir Al-Quran ni, dia kata sembahyang yang kita buat ini tidak betul, dia kata. Pasal sembahyang yang kita buat ni tak dapat manfaat apa-apa. Jadi saya kata awak tak sembahyang lah, saya sembahyang, dia kata. Dia engineer, engineer di Bangi. Saya sembahyang, dia kata sembahyang saya ialah komitmen saya. Komitmen dengan kerja saya, komitmen dengan keluarga saya. Itu sembahyang saya. Pasal Allah Ta'ala suruh buat yang berfaedah. Jadi komitmen ini berfaedah, dia kata. Saya buat kerja saya di pejabat itu berfaedah. Itulah sembahyang. Jadi kalau kita fikirkan logik, memanglah logik, betul lah. Memang berfaedah lah kita buat kerja, kita bertanggungjawab dengan keluarga kita, itu berfaedah. Jadi sembahyang yang kita buat ni apa ada faedah, dia kata. Nampak? Jadi kalau siapa yang berdasarkan logik ni, dia terima lah. Kemudian membenci orang yang berhujah dengan Al-Quran dan hadis, guru ghaib. Juruzon ini dia berasaskan kepada guru ghaib. Ini dia kata guru ghaib yang bagi arahan, dia kata. Guru ghaib minta naikkan daripada 5% ke 20% yuran tahunan, yuran bulanan. Bila kata guru ghaib je, ahli-ahli ni terima terus. Itu sebabnya ikut pendidikan R&D ni, dia kata jurusan ini dia kaya, pakai kereta besar, rumah banglo besar. Pasal dia kutip yuran daripada ahli dia. Dia kata untuk jihad, dia rupanya untuk diri dia. Mengubat orang, boleh mengubat orang. Macam Ayah Pin ni dia pandai ubat orang. Itu sebabnya kami terpengaruh. Ayah Pin ni Tuhan Langit. Sekarang ni dah tak ada dah, tak jumpa dah Tuhan Langit ni. Pasal dia mungkin dah naik langit agaknya.
Tak jumpa ya. Ataupun dia tukar nama Ayapan. Ya, Ayapan yang tak ada dah ya. Dia tengok pasport Ayapan, mana ada Ayapan lagi. Ya. Ya, ini pun banyak ya. Kerana kalau kita ada kemahiran yang ghaib ni, ramai orang yang terpedaya ya. Mengubat orang bersilat ya, bai'ah, mendewa-dewakan guru ya, sering menyalahkan orang lain, jangan rujuk kepada siapa ataupun eksklusif. Baik.